Selamat datang ke saluran YouTube Sherry on the Move, video ke-53 Ruangan Sherry NN Berbicara. Video kali ini sangat istimewa kerana buat pertama kalinya saya menjemput tetamu wanita bagi ruangan ini. Beliau merupakan antara salah seorang yang telah memberikan saya semangat untuk memulakan Ruangan Sherry NN Berbicara di dalam saluran YouTube saya. Untuk cerita sepenuhnya, mari tonton video sehingga ke penghujung. Sebelum saya perkenalkan tetamu pada kali ini, ingin saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa kepada anda semua. Semoga kita semua diberikan kesihatan mental dan fizikal yang baik agar dapat menjalankan amal ibadat di dalam bulan mulia ini dengan lancar dan sempurna. Selain itu, di sini saya ingin kongsikan dengan anda senarai artikel-artikel yang disiarkan di laman web Sherry on the Move pada bulan Mac 2022. Tetamu saya bernama Zanaria. Beliau berasal dari Ipoh, Perak, Malaysia. Sejak dari kecil lagi, saya selalu terserempak dengan Zanaria, adik serta ibu bapa beliau di Bandar Ipoh. Tetapi kami tidak pernah bertegur sapa. Siapa sangka, kami berdua belajar di dalam kelas yang sama sewaktu kami berada di dalam tingkatan 3 di Sekolah Menengah Perempuan Methodist di Ipoh. Kami belajar sekelas hanya 1 tahun sahaja. Kemudian kami terputus hubungan selama bertahun-tahun. Kami berhubung semula secara tidak sengaja melalui media sosial sejak lebih kurang 10 atau 12 tahun yang lalu. Sebelum saya menyambung cerita dengan lebih panjang lagi, di sini saya berikan peluang kepada tetamu saya untuk perkenalkan diri beliau kepada anda semua. Assalamualaikum. Terlebih dahulu, terima kasih Sherry sebab sudi jumpa aku menjadi tetamu kau dalam video kali ini. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Zanaria binti Mahdi. Asal memang Perak. Lahir di Perak lah. Saya dah 4 tahun duduk di Terengganu. Seperti yang saya katakan pada awal tadi, Zanaria merupakan antara salah seorang yang telah memberikan saya semangat untuk memulakan Ruangan Sherry NN Berbicara. Beliau tidak tahu yang komen-komen beliau sebenarnya saya masih ingat sehingga ke hari ini. Zanaria satu-satunya rakan sekolah saya yang memuji video-video saya yang telah saya siarkan di dalam media sosial. Beliau berkata yang cara saya bercakap seperti pembaca berita. Saya tidak meniru sesiapa, mungkin ianya kebetulan. Apa yang anda lihat dan apa yang anda dengar sekarang, ini ialah saya. Sewaktu Zanaria memuji video-video saya, ia dirakam dan disiarkan sebelum wujudnya lagi Ruangan Sherry NN Berbicara. Pada waktu itu, tahap keyakinan saya bercakap di hadapan kamera adalah tahap yang paling rendah sekali. Pada waktu itu, tahun 2018-2019, saya memang sangat malu dan memang kurang keyakinan untuk bercakap di hadapan kamera. Jadi apabila salah seorang yang telah memuji seperti Zanaria, ia menguatkan semangat saya untuk memperbaiki cara percakapan dan interaksi saya di hadapan kamera. Selepas ini saya akan tunjukkan dengan anda beberapa komen yang Zanaria telah berikan kepada saya di dalam Instagram. Untuk pengetahuan anda semua, sebenarnya saya telah lama memikirkan untuk menjemput tetamu yang berasal dari negeri Perak kerana saya ingin bercakap di dalam logat Perak di dalam video ini. Selama saya sudah tiada, saya sudah jarang bercakap di dalam logat Perak. Saya rindu untuk bercakap di dalam logat itu. Kadang-kadang saya ada juga bercakap logat Perak di hadapan suami saya, tetapi beliau tidak faham. Jadi inilah dinamakan rezeki. Apabila saya menjemput Zanaria sebagai tetamu, ia ibarat seperti package 2 dalam 1. Kerana secara kebetulan, beliau juga berasal dari negeri Perak. Selepas ini, saya akan bercakap dengan Zanaria sama seperti saya bercakap dengan beliau apabila kami berjumpa dan juga sama seperti sewaktu kami berada di zaman persekolahan.
Sekiranya ada perkataan-perkataan yang anda tidak faham yang saya atau Zanariah sebut, sila rujuk sari kata yang saya sediakan di bawah ini. Saya ini seorang yang suka menghargai pemberian yang saya terima daripada orang lain. Selalunya saya akan rakamkan gambar pemberian dari mereka, kemudian saya kongsikan di dalam media sosial. Itu adalah cara saya untuk menghargai pemberian mereka. Begitu juga dengan pemberian dari Zanariah. Beliau telah berikan saya selendang berkait yang sesuai dipakai pada musim sejuk. Saya telah pun pakai selendang-selendang itu di Kanada pada musim sejuk bersalji. Saya telah ambil gambar dan saya juga telah siarkan di dalam Instagram. Hai Zana. Zanariah bukan sahaja berbakat dalam mengait tetapi juga berbakat dalam membuat kek. Sewaktu saya bercuti di Malaysia pada tahun 2016, saya telah menempah 2 kek dari Zanariah sempena hari ulang tahun saya. Saya turut beli dari Zanariah kek-kek yang bersaiz kecil. Sehingga sekarang saya masih dapat rasa kesedapan kek dari air tangan Zanariah. Okey Zana, aku terus kasih kau 2 soalan. Yang pertama, cerita macam mana kamu belajar mengait. Daripada kecil ataupun dah besar ni baru belajar. Aku kagumlah dengan orang yang suka mengait ni. Pasal aku tahu tak semua orang berbakat. Macam dalam keluarga aku. Aku ni keluarga besar, adik-beradik ramai. Tapi seorang pun tak tahu mengait. Yang tahu cuma mak mentua aku je. Itu mak mentua aku dekat Singapura. Jadi itulah dia, kamu belajar dari mana? Dan soalan kedua ni pasal kek pula. Kek pun sama juga. Macam mana kamu start belajar? Belajar sendiri ke atau ada pergi kelas? Kamu nak tahu tak, sampai sekarang ni, kalau aku tengok gambar-gambar lama, gambar kek yang aku beli dari kau tu, terliur teman. Sedapnya, tak ada siapa boleh challenge ni. Aku cakap betul, tak tipu. Aku ni mengait Sherry masa anak nombor 2 tu dalam perut. Orang tua kata apa, bawa budak. Kita tak kerja, duduk rumah. Memang petang-petang tu dengan makcik-makcik ni tengoklah dia mengait. Bila tengok dia mengait ni jadi minat. Jadi minat tanya. Lepas tu dia pun ajar lah. Ajar-ajar ikut. Lama teranglah hati pula menjadi. Bila dah jadi satu, buat lagi. Jadi lagi. Lama-lama tak tinggal dah. Dia jadi minat kan. Zaman dulu kan 90-an, cebek ni hiasan macam wajib ada setiap rumah. Jadi masa tu kita seronok lah nak buat kan. Mak mentua lah nak, adik ipar nak, kita buat. Lepas tu belajar pun orang kata orang-orang tua belajar lembut ngajar kita. Google YouTube ni kita ada pun masa tu. Jadi belajar dari makcik-makcik je. Tapi sampai sekarang mengait tu aku tak tinggal. Jadi macam satu terapi. Kalau boring ke, memang nak mengait ni macam kena buat, macam jadi seronok. Macam topi ni pun salah satulah. Ini buat comel lah nak masuk video ni. Macam tu juga kisahnya dengan belajar buat kek. Belajar buat kek ni tahun 2014 dah berhenti kerja. Masa tu YouTube, Instagram kan, Facebook ni udah ada. Jadi berlambak-lambak lah resepi tu. Simpan kan, lama-lama belajar buat. Sekali dua buat, humban ketua sampah. Biasalah, mentara nak pandai je tak. Lepas tu, buatlah. Buat lama-lama, dia jadilah sedap. Bila kita dah biasa buat. Tapi masa tu tak berani lah jual lagi. Bagi-bagi orang je. Bagi kawan rasa, orang tu rasa, orang ni rasa. Bila kita terima, orang kata,
feedback yang baik kan, barulah berani nak jual. Barulah kita pun iklan, ambil tempahan. Lepas tu belajar dekor kek pun semua dari internet ni lah. Facebook, Google, YouTube. Belajar dari situ je lah. Masa tu tak terlintas nak pergi kelas sebab ingat nak main-main je. Tapi tak sangka juga orang kata bila menjadi, kita rasa seronok tapi dah lupa pula nak masuk kelas. Sebabnya ikut YouTube pun boleh jadi kan. Tapi itulah kita kena ada minat. InsyaAllah lah boleh menjadi kot. Bila kita ada minat, kita sungguh-sungguh sikit je dok. Soalan nombor 3. Apa istimewanya Terengganu di mata kau? Soalannya keistimewaan Terengganu. Bagi aku banyak sangat. Sebabnya aku ni besar di Ipoh tu. Banyak, kita ni kan bercampur kan. Sekolah kita pun bercampur Cina, India, Sing. Kalau dekat sini, banyak orang Melayu, ramai koma. Depan, belakang, kiri, kanan. Kita ni memandang orang kita je. Pergi pasar pun semua Melayu jual ikan semua. Kedai meh pun kedai Melayu. Hardware pun Melayu. Itulah kita jarak benda ni kalau kat Ipoh kita tak nampak. Tapi kalau datang di Terengganu ni, itulah istimewanya kat mata aku. Jadi seronok. Lagi satu kan, bila nak nyambut puasa, nyambut raya. Ya Allah. Orang kata kampung orang pun macam kampung kita. Ada meriah komo. Meriah berbenar sebab ramai Melayu. Kalau surau tu penuh. Itulah seronoknya di sini. Sebab kita bercampur kan. Dah biasa hidup bercampur. Bila datang tempat orang ni jadi seronok. Istimewa, memang melekatlah di hati. Soalan nombor 4. Apa yang kau rindu dengan Ipoh sekarang ni? Kalau makanan, aku rindu wantan ni. Sebab macam aku ulang balik, kita ni duduk bercampur, sekolah pun bercampur, Cina, India, Sing. Jadinya bila datang Terengganu, udahlah Melayu semua, tak mandang pula wantannya. Aku gemar benar wantan. Tapi bila datang Terengganu ni, ya Allah, tak mandang koma. Tak mandang, tak ada siapa membuatnya, menjual pun hidup. Takkanlah aku nak masuk kedai Cina ya dok. Jadinya itulah kalau aku rindu sangat. Kalau balik Ipoh tu memang cari. Lagi satu kan kari. Allah jenuh juga nak dapat. Asal masuk kedai makan sini bila tanya kari tak mandang. Orang Terengganu agaknya jarang makan kari ke macam mana aku tak tahulah. Sebab sini pula kurang kedai mamak. Orang kata benda dia rindui. Selain tu, selain kalau kita duduk jauh memang rindu adik-beradik. Baiklah, saya tinggalkan lorak perak saya. Zana, boleh tak senaraikan beberapa tempat menarik yang wajib dilawati apabila pelancong datang ke Terengganu? Dan kalau boleh senaraikan juga beberapa tempat yang menarik yang sering dikunjungi oleh penduduk tempatan tetapi kurang popular di mata pelancong luar. Contohnya Pasar Payang memang sangat popular, tetapi ada tak tempat-tempat lain yang seakan-akan seperti Pasar Payang yang tidak popular tetapi mendapat perhatian dari penduduk tempatan? Atau kalau bukan Pasar Payang, mungkin ada pasar-pasar lain atau apa sahaja yang Zana rasakan tempat itu kurang popular tetapi sebenarnya terbaik. Duduk Terengganu ni udah 4 tahun. Aku pun tak tahulah mana tempat yang menarik sebabnya semua menarik. Memang banyak sangat tempat menarik. Nak cerita pun, dalam TV pun dah banyak yang keluar. Rasanya tak ada orang yang tak tahu kot tempat menarik di Terengganu ni. Sebabnya bila pergi kat mana-mana pun penuh orang koma. Penuh. Parking penuh, tempat sesak. Maknanya orang luar tahulah kan. Jadinya kalau nak kabur Pasar Payang udah biasa. Tak apalah bagi tahu 1-2 je lah kot kan. Kot-kot lah orang tak tahu. Kalau datang Terengganu boleh jalan ke Pantai Tok Jemban. Pantai Tok Jemban ni dia tempat dia kecil je tapi pantai dia menarik. Kat situ boleh main kayak, kita boleh santai-santai dengan family. Lagi satu dah disekat jadi tak bahaya sangatlah, dia tak ada orang kata laut terbuka. Lepas tu pantai Benteng Pemecah Ombak dekat Marang. Oleh kerana Zanariah merupakan tetamu wanita pertama saya, maka saya ingin menyentuh sedikit mengenai hal rumah tangga dan membesarkan anak. Ramai wanita yang umur seperti saya dan Zanariah yang sekarang ini sedang membesarkan anak-anak. Ada yang masih kecil, ada juga yang masih bersekolah rendah dan menengah. Tetapi Zanariah pula sudah boleh bergoyang kaki kerana 2 anak lelaki beliau sudah pun meningkat dewasa. Mana nak tahu kan, rezeki dan perancangan Tuhan.
Mungkin 2-3 tahun lagi Zanaria sudah boleh mendapat cucu. Sebagai seorang ibu, tentulah ibu itu akan bangga dan gembira melihat anak-anak yang sudah besar, sudah berjaya dan bekerja. Tetapi nak dengar daripada mulut Zana sendiri, apa perasaan apabila melihat anak-anak yang sudah meningkat dewasa? Anak ni, dia kecil-kecil kita pening lain. Bila dah sekolah rendah, kita rasa lain peningnya. Bila dah remaja pun kita pening lain. Jadi, orang kata kena banyak sabar. Tapi bila anak-anak dah besar ni, kita kan kahwin muda. Kita rasa bila pandang anak-anak dah bekerja, ada kejaya, kita rasa penat lelah kita tu terbalas. Rasa tak menyesal lah kahwin muda apa tu lah. Tapi mentara anak-anak besar tu kenalah banyak sabar. Kalau tak sabar habis kita. Sebab anak dua-dua lelaki, jadi kita rasa terjamin lah keselamatan kita tu kadang-kadang bila jalan dengan anak kan. Kita rasa bersemangat, kita rasa seronok, anak dah besar, lelah tu hilang. Alhamdulillah. Sebagai seorang wanita yang berpengalaman dan telah bergelar isteri dan juga ibu pada usia muda, boleh tak Zana berikan sedikit tips ataupun nasihat kepada gadis-gadis yang bakal menamatkan zaman bujang pada usia muda? Ya Allah. Debo nak bagi nasihat sebabnya aku pun lalui pengalaman gagalan dalam rumah tangga di usia muda ni. Kerana kurangnya sabar. Kesilapan kita kena akui lah. Jadi nasihat aku, sabar banyak. Dalam rumah tangga ni kena ada give and take, tolak ansur koma. Orang kata banyak sabar sebab nak membina satu perhubungan tu kena dua-dua pihak main peranan. Kahwin muda kan, banyaknya sabar lah, kurang sabar memang tak boleh jadi. Bagi orang-orang muda ni, persiapkanlah diri tu dari segi mental dan fizikal. Orang kata nasihatkan banyak je sabar. Jadikanlah perkahwinan tu satu ibadah kepada Allah. InsyaAllah selebihnya Allah lah punya kuasa. Sebelum Ruangan Syariah NN berbicara melabuhkan tirainya pada kali ini, sekali lagi saya memberi peluang kepada Zanaria untuk memberikan sepatah dua kata. Sekiranya Zana masih menerima tempahan mengait atau tempahan membuat kek dan juga kuih, bolehlah promosikan di sini. Seperkara lagi, jika Zana tidak keberatan untuk menerima follower-follower baru, bolehlah Zana kongsikan juga di sini laman media sosial Zana yang boleh diikuti sama ada Instagram ataupun Facebook. Terima kasih sekali lagi sebab sudi jemput. IG tak ada apa pun, dalam tu dekorasi je lah kan, nak kata buat kek pun dah kurang. Mengait masih ada, cuma jarang dah terima tempahan sebab kita dah fokus benda lain kan. Ada orang kata kejaya, nak relax-relax je. Mata pun tak berapa, dah terang nak main jarum ni. Tapi kalau sudi melawat IG saya ni, banyak dekorasi lah. Saya minat dekorasi. Bubu Zana Official. Terima kasih. Setiap tetamu yang saya jemput di dalam Ruangan Syariah NN berbicara ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Saya mahu pengalaman-pengalaman yang dikongsikan oleh mereka dapat memberikan tauladan dan juga pengajaran kepada anda semua. Kerana saya pasti pengalaman di dalam kehidupan adalah ilmu yang sangat berharga, lebih berharga daripada ilmu akademik. Terima kasih kerana sudi menonton video saya. Waktu yang anda luangkan untuk menonton adalah amat-amat saya hargai. Saya berharap kita dapat berjumpa lagi di dalam video yang akan datang. Kepada anda semua, selamat bersahur, selamat berpuasa, selamat berbuka puasa, jaga diri, jaga kesihatan mental dan fizikal. Be kind to your mind. Bye.